Amin ya Allah, insya-Allah adik. Jiwa yang tenang tu sebenarnya apabila kita dah sampai kepada mutmainnah lah kan. Kat mutmainnah tu maksudnya jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang tu istilah sebenarnya adalah syurga dunia. Ketenangan hati tu adalah syurga dunia. Yakni kita dah pun sampai kepada makam redha. Kita redha kepada takdir Allah pada diri kita, maka kita beradalah dalam syurga dunia. Kat situlah puji keji sama je. Setiap ujian tu tak berbekas sangat dalam diri kita. Kalau kita bersedih pun, kita sedih kejap je. Kalau dulu mungkin ambil masa seminggu 2 minggu, mungkin pada masa tu kita sedih mungkin sejam 2 jam je, macam tu. Dan kita tak ada rasa berat kepala. Kat situ kita mula mengenal cinta Allah. Kita mula rasa kemanisan cinta Allah tu. Sehingga kan apa yang ada di dalam dunia ni, kita tak ada rasa keinginan sangat. Semuanya dalam keadaan terkawal. Datanglah apa benda pun tak adalah menjadi satu kegembiraan ataupun kegusaran pada diri kita. Ketenangan hati itulah yang dikatakan syurga dunia. Apabila kita bertemu dengan syurga dunia, yakni jannatul ajilah yang berupa ketenangan hati itu, maka mudahlah untuk kita jumpa syurga yang sebenar nanti, syurga hakiki, syurga abadi nanti, untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di majlis ketuhanan di dalam syurga nanti. Apa yang kita jumpa Allah ataupun kenal Allah di dunia ni, dalam rohani kita ni adalah sekadar tajalli saja, sekadar penzahiran saja, sekadar pada rasa saja. Bukanlah kita berjumpa empat mata macam kita jumpa sahabat-sahabat kita, bukan. Kita jumpa Allah pada kadar rasa saja di dunia ni. Jadi di Jannatul Ajilah tu sebenarnya apabila kita dah berada kat situ, kita pun dah sampai kepada separuh perjalanan menuju kepada Allah. Tapi di ketenangan hati tu, di Jannatul Ajilah tu, di mutmainnah tu, kita belum lagi makrifat. Makrifat tu dia berlaku di fana billah. Satu step lagi yang ke atas, yang mana apabila kita sampai kepada syurga dunia ketenangan hati tu, kita akan diberi lagi ujian untuk ditingkatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu, hingga kita mabuk kita tu, zauq kita tu akan makin kuat sehingga kita fana. Apabila kita fana nanti, sampai satu masa dalam proses fana, dalam biasalah beberapa bulan bagi fana billah. Bagi orang yang mengalami fana billah, dia akan fana selama beberapa bulan biasa proses tu kan. Jadi dalam proses fana tu sehinggalah dia mencapai kepada zuk rasa, kat situlah akan ada datangnya ilmu-ilmu yang kita boleh faham sendirilah, yang kita boleh rasa tersendiri, termasuklah konsep wahdatul wujud dan juga ilmu-ilmu dalam bentuk ilham Allah bagi dekat kita. Jadinya kat situlah proses yang berlaku tu, kita akan faham satu persatu insya-Allah. Lepas tu bila sampai kepada zuk rasa, kat situlah lengkapnya kita mengenal ataupun lengkapnya makrifatullah tu. Jadi bila dah sampai kepada situ tu, bila dah sampai kepada zuk rasa dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu, kemudian barulah dia bawa kepada awal baqah. Bagi orang yang fana, dia adalah fana billah, dia akan merasa putus cinta dengan Allah tu. Rasa macam mana kita jumpa dengan Allah, seolah-olah kita berjumpa dengan Allah, lepas tu kita berpisah dengan dia untuk kita menjalani kehidupan kita ini seterusnya dengan cara kita mengambil ujian tawakal untuk membawa kita kepada orang yang bertakwa ataupun golongan muqarrabin, golongan yang didekatkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kat situlah bila kita dah masuk kepada ujian tawakal untuk menjadi seorang yang bertakwa tu, nantinya ada set lagi ujian datang,
Jadi ujian ni tak pernah berhenti lah. Dia tak pernah berhenti ujian ni, sehingga kita adalah mati. Mati tu adalah mahar terakhir yang kita perlu tebus lah, untuk kita sampai ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala, dalam arti kata sampai yang sebenar nanti. Jadi apabila kita sampai kepada tawakal tu, kemudian datang lagi ujian untuk kita sampai kepada ujian ikhlas. Apabila kita dah sampai kepada ikhlas tu, insya-Allah selamatlah. Dan itu yang kita harapkan lah. Apabila kita sampai kepada ikhlas tu, maka barulah kita ni layak untuk untuk menjadi umat Muhammad dalam erti kata yang sebenar lah kan. Sebab Allah dia pandang ikhlas tu. Jadi ikhlas tu dia diajar oleh baginda Rasulullah. Allah ajar kepada kita melalui baginda Rasulullah, untuk kita hidup dalam syariat baginda Rasulullah. Sebab itulah kita ni kena genggam syariat tu macam kita genggam bara api, dan kita menunaikan hak-hak Allah, menunaikan hak pada diri sendiri, menunaikan hak pada kaum keluarga dan jiran tetangga dan semua orang lah kan. Macam tu. Jadi perjalanan ni masih jauh sebenarnya, dan perakhiran perjalanan kita adalah mati. Jadi kita walaupun di mana kita berada, di makam apa kita berada, di mana ketinggian mana pun rohani kita ada, kita kena ingat bahawasanya kita tetap kembali kepada Allah. Dan kita kena ingat hati kita ni di antara dua jari Allah tu. Bukanlah kata Allah itu ada jari, bersifat jari macam kita tak tahu Allah tu macam mana. Kita tak boleh nak melembagakan Allah Subhanahu Wa Taala tu macam mana. Jadi apa yang kita kena ingatlah, hati kita ni sentiasa berbolak-balik. Jangan kita sedap duduk. Kalau kita dah makrifat pun jangan kita sedap duduk, sebab hati kita ni boleh berbolak-balik. Kita kena sentiasa bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita sebaik-baik penutupan. Sebaik-baik penutupan kat sini maksudnya mati kita tu dalam keadaan orang yang beriman. Mati kita ni dalam keadaan Allah redha kita kan. Sebab mati ni kita tak tahu macam mana akhiran kita. Mungkin hari ni kita baik, masa kita nak mati kita bersyirik ke, kita jadi jahat ke, jadi Allah muka kat kita kan. Jadi kita tak nak lah macam tu. Kalau kita baik macam ni, biar esok-esok kita nak mati tu kita lagi baik kan. Kalau sekarang kita jahat, esok-esok kita nak mati, biarlah kita baik. Biar pengakhiran kita dalam keadaan macam satu lagi fana yang kakak nak kongsi sikit bahawa fana kan. Fana lagi satu adalah satu fana fil baqa, ataupun fana yang berterusan. Fana yang berterusan ni dia macam orang gila. Kita tengok orang gila kan, dia gila je setiap masa. Tapi dia gila dia tu bukanlah gila dia bodoh tak hantar apa-apa. Dia gila tu dia gila ingat Allah. Dia buat apa saja semua dekat Allah kan. Ada kan, bila dia gila dengan Allah tu kan, macam kisah zaman siapa entah dulu kan, sahabat ke siapa kan, yang minta sedikit cinta daripada Allah kan, Allah bagi setengah zarah ke apa tu kan, kemudian dia jadi gila terus kan, pergi sana sebab dia ingat Allah je. Itu yang dipanggil fana fil baqa. Maksudnya fana dia tu baqa, fana dia tu kekal, mabuk dia pada Allah tu kekal sampai dia mati. Tapi cara kehidupan dia lain lah. Cara kehidupan dia tak sama macam kita. Tak ada berwasap macam kita. Dia buat kerja apa-apa dengan Allah. Dia ingat Allah je. Kita nampak dia macam orang gila, tapi sebenarnya dia ingat Allah. Kita nampak dia tak solat, tapi hakikat dia solat daim, dia bagus. Macam tu lah. Jadi kita tak boleh pandang orang yang kita tak tahu kan. Hakikat kita memandang diri kita cukup lah. Kita pandang diri kita macam mana hubungan kita dengan Allah kan. Macam mana hubungan kita sesama makhluk, macam mana kita nak menuju pada Allah, selamat ke dari kita, itu cukup lah kan, insyaAllah.